Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Muslimin dan muslimat, para penonton semua yang dirahmati, diberkati, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan hidayat, kasih sayang yang berpanjangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu, yang biasa kita baca dengan nama Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iaitulah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muslimin dan muslimat, pada pagi ini kita nak melihat satu perkara yang penting dalam kehidupan kita, iaitulah berkaitan dengan kerja. Kerana kerja ini salah satu daripada perkara yang boleh menyempurnakan kehidupan kita, umat Islam ataupun umat manusia keseluruhannya. Kerja ini adalah suatu perkara yang memang dituntut oleh agama kita Islam. Buktinya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan jelas, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan hendaklah kamu bekerja. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan menilai prestasi kerja kamu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang mukmin. Maka apabila kita sebut berkaitan dengan kerja ini, ianya merupakan suatu keperluan asas yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itu sabit dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada tidak bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya menyebut, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Sentiasalah seseorang itu meminta sedekah. Maknanya dia tak bekerja, kerja dia tak minta sedekah. Kerja juga tapi minta sedekah. Bukan dia lakukan sesuatu dapat duit kerana upah. Tidak, tapi minta sedekah. Sentiasalah sedekah itu berada pada seseorang. Jadi satu perkara yang sudah kebiasaan bagi diri dia. Jadi kebiasaan yang dimaksudkan memang kerja dia, profesion dia minta sedekah. Maka orang begini, jika dia berterusan dalam minta sedekah, bila dia bertemu dengan Allah selepas kematiannya, tidak ada di atas wajahnya ini, tidak ada walaupun secebis daging. Bayangkanlah wajah kita ini, yang kita tengok sekarang ini di cermin-cermin, kita tengok wajah kita, Alhamdulillah Allah jadikan dengan sempurna, dengan rambutnya, dengan keningnya, dengan hidungnya, dengan ini. Tiba-tiba disebabkan kerana tidak mempunyai profesion kerja kecuali melakukan minta sedekah saja, orang ini dihina oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, sehingga kan bila bertemu seumpama tengkorak sahaja. Tengkorak. Bila tak ada daging, maknanya tengkorak. Dan perkara ini juga bagaimana kita melihat kerja ini suatu perkara yang amat dituntut oleh agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan pernah seorang lelaki apabila datang bertemu dengan Rasulullah mengadu dia tidak ada kerja, dia tidak ada nak makan, tak ada minum. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, li an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'uhu. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seorang itu pergi mencari kayu api. Lebih baik dia bawa kayu api, pikul di atas belakangnya itu, mengambil kayu api. Maknanya kerja yang remeh sangat ini, cari kayu api. Lebih baik berbanding jika dia pergi minta daripada orang lain. Minta sedekah lah. Boleh jadi orang bagi ataupun orang tak bagi. Tapi kalau kita pergi cari kayu api, memang kita dapat kayu api. Sekurang-kurangnya dapat kayu api. Lepas itu kalau kita jual, kita akan dapat pula hasil daripada jual kayu api itu untuk kita beli barang-barang keperluan. Minta sedekah, walau buat jadi profession pun belum tentu dapat duit. Ada orang tak suka, orang tak bagi. Bila orang tengok dalam keadaan kita ini sihat walafiat, tiba-tiba pergi minta sedekah, sudah tentu orang tak akan bagi. Kalau orang tak bagi, harus tidak salah kepadanya. Kerana apa? Kerana dia melihat kita ini sebagai seorang yang makhluk yang malas bekerja. Jadi kerja ini adalah salah satu daripada tuntutan agama kita Islam.
Cuma menjadi persoalan kepada kita sekarang ini, yang kita nak bincangkan ialah apakah bentuk pekerjaan. Kerana kita kena faham, pekerjaan ini masing-masing ada bidangnya masing-masing. Tak boleh. Misal saya ini kalau dikatakan ustaz, maka saya tak boleh nak bekerja dalam bidang kedoktoran. Saya tak boleh minta kerja yang dikatakan bahagian engineering dan sebagainya. Maka bidang saya ialah bidang mengajar. Maka begitu juga sahabat-sahabat kita doktor ataupun engineer dan sebagainya. Bidang-bidang mereka. Bahkan ini nak menunjukkan kepada kita, bagi setiap diri, setiap lapangan itu ada orang yang tertentu. Dalam bahasa Arab ada sebut, likulli fannin rijaluhu wa ahluhu. Bagi setiap kesenian itu, setiap padangnya ada belalang, kita kata. Maknanya bagi setiap bidang itu ada orang-orang yang layak untuk mengendalikan kerja tersebut. Saya layak, alhamdulillah, orang kata untuk mengajar. Maka saya mengajar. Saya tak layak untuk uruskan kamera yang ada di depan saya. Kerana saya tak tahu tentang kamera. Ambil gambar bolehlah orang kata. Tapi benda yang sepatutnya dilakukan lebih profesional. Kerana apa? Bila kita buat kerja, Allah tuntut kita lakukan dengan cara yang terbaik. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Allah sangat sayang, sangat cintakan kepada seseorang bila dia lakukan satu kerja, dia lakukan dengan cara yang terbaik. Maka nak uruskan kamera, walaupun saya boleh ambil gambar, walaupun saya boleh ambilkan filem, tapi sudah tentu bukan dalam keadaan posisi yang terbaik. Saya tak tahu untuk tengok penataan cahaya dan sebagainya. Tak tahu saya tentang itu. Maka itu bukan kerja saya. Jadi saya tidak boleh melakukan kesilapan menentukan cara saya untuk memilih kerja. Itu ialah perkara yang pertama kita nak bincangkan. Kerana kerja ini menentukan masa depan kita. Kita tidak boleh silap sesuatu pekerjaan. Kerana Rasulullah SAW sendiri pun melihat pembahagian kerja itu berasaskan kepada kemampuan. Kita melihat misal kata dalam Al-Quran pun ada membenarkan. Misal kata golongan yang pergi berjihad, golongan yang dibenarkan tidak pergi berjihad. Golongan wanita antaranya dibenarkan. Golongan kanak-kanak, golongan yang tempang tidak diharamkan ataupun tidak menjadi dosa jika mereka tidak menyertai di dalam jihad fisabilillah, pergi berperang. Kenapa? Kerana Rasulullah mengetahui dalam setiap bidang ada mereka yang layak, yang mampu melaksanakan, ada orang yang tidak layak untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut. Kita ini manusia yang dikurniakan oleh Allah pemikiran kita untuk kita menguruskan kehidupan kita dunia ini dengan lebih yang caranya yang kita sebut cara yang lebih sempurna. Dan kerja ini juga muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk kita memilih dalam bentuk berdasarkan kepada apa yang ada pada diri kita. Dalam konteks misalkan laki-laki dan perempuan, masing-masing ada kerja masing-masing. Ada di sana kerja yang boleh dikongsi. Masak-memasak, misal kata. Bukan sekarang ini, bukan perempuan saja yang memasak, laki-laki pun boleh memasak. Bahkan saya dengar-dengar lah orang kata, orang yang paling hebat memasak pun golongan lelaki. Saya tak kata golongan perempuan tak pandai memasak. Tapi golongan perempuan ini memang hebat memasak. Tetapi bila kita mempelajari sesuatu, kita boleh menjadi lebih pandai daripada orang tersebut. Ini, kerja memasak ini boleh dikongsi. Tapi ada di sana kerja yang tidak boleh dikongsi. Untuk golongan laki-laki, tak boleh masuk kerja perempuan. Perempuan tak boleh masuk kerja laki-laki. Ada. Tak perlu saya sebut di sini, ataupun saya bilang. Tetapi di sana, kita perlu bijak. Jika seorang laki-laki, kita mencari sesuatu yang lebih, yang mampu untuk kita laksanakan, yang kita tahu tidak boleh dilaksanakan oleh orang perempuan. Jangan kita beri pada golongan perempuan. Ada perkara yang sepatutnya dilakukan oleh perempuan, maka kita jangan campur tangan. Kita tidak boleh silap. Kerana kesilapan yang kita lakukan ini akan menyebabkan hasil yang akan kita tuai nanti, yang akan kita terima nanti, ialah suatu kemusnahan, suatu yang tidak sempurna. Mungkin kita akan mendapat hasil, tapi hasil yang tidak sempurna. Maka sebab itu kita kena melihat, kita kena wajib, kita kena perlu pandai memilih kerjaya kita. Bahkan Alhamdulillah sekarang ini kalau kita melihat kepada sistem kehidupan kita, bahkan daripada sekolah lagi pun, kita sudah pun meletakkan bidang-bidang yang tertentu. Di peringkat sekolah lagi, kita sudah lihat bagaimana siapa yang ingin mempelajari tentang komputer, maka dia masuk jurusan komputer. Yang sukakan perdagangan, yang sukakan perusahaan, yang sukakan sastra, yang sukakan sains,
Masing-masing sudah dibahagikan bidang masing-masing. Kerana apa? Kerana ini adalah salah satu daripada usaha untuk menyempurnakan. Masing-masing salah satu daripada masyarakat ini menyempurnakan tanggungjawab masing-masing. Kita tak boleh nak buat serba-serbi. Tapi inilah tujuan kita hidup bermasyarakat. Kita saling memberi pertolongan, melengkapkan keperluan di antara satu sama lain. Maka kerjaya ini adalah suatu yang besar dalam Islam. Kerana ia dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasulullah dan juga orang-orang mukmin. Bahkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, apabila Rasulullah menyatakan Allah Subhanahu wa taala sukakan seseorang yang buat kerja, dia mampu melakukan kerja yang terbaik, sudah tentu kerjaya itu mestilah bertepatan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu tertentu tersebut. Maka inilah sebenarnya salah satu daripada kehebatan ajaran Islam kita. Berbalik kita lihat semula masalah orang yang tidak bekerja langsung. Ini jadi masalah juga. Orang ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai golongan yang pura-pura mati. Iyyakum an takunu, Rasulullah sebut. Kamu mesti berwaspada. Jangan sekali-kali kamu jadi antaranya golongan yang disebut oleh Rasulullah minal mutamawitin. Orang yang pura-pura mati. Hidup ada. Hidup segan, mati tak mahu kita sebut. Hidup dalam keadaan macam orang mati. Menyusahkan orang lain. Orang mati senang juga. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita uruskan dia, kita simpan, kebumikan dia, habis cerita. Dia tidak memberi apa-apa lagi kesusahan. Tapi kalau manusia hidup ni, dia berpura-pura mati. Berpuluh-puluh tahun dengan kita. Hidup bersama kita, terpaksa kita tanggung dia. Kerjaya dia, kerja dia menyusahkan orang. Ini yang jadi masalah kita. Maka disebabkan itu, kita kena ingat bahawa mencari kerja, mendapatkan suatu kerja ini adalah suatu perkara yang amat dituntut oleh agama kita. Dan dalam usaha kita mencari kerja inilah kita perlu melihat, menilai sendiri sejauh mana kemampuan diri kita. Rasulullah SAW memberi tugaskan berdasarkan kepada kemampuan. Kalau kita tengok, misal kata dalam sejarah pembahagian waktu berperang, kita ambil satu contoh. Pasukan memanah, Rasulullah sudah tentu pilih daripada golongan yang pakar memanah. Rasulullah tak pilih golongan-golongan yang tertentu, yang mana sembarangan saja untuk diwakilkan, diletakkan di atas bukit yang digelar sebagai Jabal Rumah, seumpama di dalam peperangan Uhud. Rasulullah berikan kerja tersebut kepada mereka yang layak. Orang yang tahu memanah, orang yang hebat bermain senjata, orang yang hebat berpadu tenaga. Masing-masing ada tugas masing-masing. Dan perkara ini dinilai melalui prestasi apa yang ditunjukkan oleh seseorang itu melalui pengalaman. Dan sekarang ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita mempunyai jurusan yang cukup hebat. Semenjak kita dididik daripada bangku sekolah lagi. Apakah matlamat kita? Apakah tujuan kita? Apakah cita-cita kita pada hadapan? Pada masa hadapan. Kita nak jadi seorang doktor. Maka kita wajib mempelajari subjek-subjek ataupun kita melihat jurusan yang kita lalui itu mestilah bertepatan dengan matlamat kita. Kita tidak boleh kerja ini, orang kata kerja ini ambil dalam keadaan begitu saja, tak kira tangkap muat belaka. Tak boleh begitu. Islam tak mengajar kita begitu. Islam mengajar kita supaya kita merancang sesuatu perkara di dalam kehidupan kita. Kalau kita rujuk balik bagaimana Allah mengajar kita merancang ini, sehingga kan Allah ciptakan, menjadikan bumi ini pun dalam waktu 6 hari. Supaya Allah memberitahu kepada kita perancangan awal itu akan memberi kesempurnaan kepada kerja-kerja kita. Dan dalam balik kita melihat kepada apa yang ada pada diri kita, kita lebih mengetahui kemampuan diri kita. Kita mampu sepatutnya untuk menilai sejauh mana apa yang kita sumbangkan kepada diri kita sendiri, keluarga kita, agama kita dan kepada masyarakat kita. Itu semua bergantung kepada sejauh mana apa yang ada pada diri kita. Maka kita tidak boleh sekali-kali melakukan perbuatan yang menyebabkan kita ini menyusahkan orang lain. Sebab itu, sebaik-baik kerjaya pula kita lihat, kerjaya yang akan memberi manfaat kepada diri, kepada bangsa, kepada agama, kepada masyarakat kita. Sebab itu dalam satu hadis kita tengok, ada Rasulullah SAW pernah menyebut kepada kita, sesiapa yang membawakan satu jalan, man sanna sunnata fil Islam, membawa satu jalan di dalam Islam, dia akan mendapat sunnatan hasanah yang baik, maka dia akan mendapat pahala daripada kerja tersebut. Kerja yang kita lakukan itu, biarlah kita kena ingat,
akan dihargai oleh masyarakat. Kita ambil contoh yang cukup mudah. Misal kata, jika seseorang itu dia layak menjadi guru, maka sudah tentu dia tahu untuk menjadi guru dan dia bekerja sebagai guru. Bila dia melaksanakan kerjanya sebagai guru, dia mengajar dengan cara yang benar, yang betul, yang mengikut apa yang sepatutnya disebut, maka jasa itu akan dikenang. Dia akan menjadi, apa yang dia ajar itu akan membuahkan hasil yang cukup baik kepada para pelajarnya. Pelajarnya akan mengamalkan berdasarkan kepada apa yang telah diajar. Maka dia mendapat pahala hasil daripada apa yang dibuat oleh pelajarnya, bekas pelajar. Pelajar itu mengajar orang lain pula ilmu yang telah diberikan kepadanya. Maka perkara itu akan berterusan. Ini semua hasil kerana kita melaksanakan kerja itu dengan cara yang tepat. Dan perkara yang tepat inilah dikata sunnatan hasanah. Satu sunnah, satu jalan, satu tunjuk ajar yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini tidak boleh berlaku kalau kita silap buat keputusan daripada awal. Maka dalam apa jua bentuk keputusan, kita hendaklah melihat perkara ini berasaskan kepada kemampuan kita. Begitu juga sebagai contoh yang lain, saya nak tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menyebut satu kerjaya yang hebat. Al-khazinul muslim al-amin, alladhi yu'ti ma umira bihi. Kamilan muwaffaran tayyiban bihi nafsuhu. Rasulullah sebut, fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Masyarakat, orang rakyat dan sebagainya. Dia itu muslim. Dia jujur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja dia makan gaji. Maknanya dia ditugaskan. Dia akan diberi upah. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang dia diperintahkan oleh majikan ataupun ketuanya supaya keluarkan duit yang tersimpan itu sedekah kepada golongan-golongan yang susah. Lalu diberi kepada orang tersebut. Bukan duit dia, duit syarikat ataupun duit majikan ataupun duit terkumpul sedekah. Dia keluarkan, beri kepada orang yang berhak. Dalam keadaan dia beri disebut kamilan muwaffaran, tayyiban bihi nafsu. Kamilan sempurna, muwaffaran cukup lengkap. Tayyiban bihi nafsu, diberi dalam keadaan dia senang hati. Mana ada orang beri harta orang lain tak senang hati. Harta bukan harta kita, kita beri pula pada orang lain. Orang beri pada kita, tolong beri kepada orang itu. Kita tak akan rasa susah hati. Kenapa? Ia bukan harta kita, bukan harta kita yang kurang. Itu logiknya lah. Beri pada orang lain. Beri dalam keadaan sempurna, hati kita tenang, kita tak rasa marah pada orang tersebut. Kepada orang yang berhak, disebut oleh Rasulullah. Huwa ahadul mutasaddiqain. Rasulullah sebut, dia juga dianggap sebagai salah seorang yang mengeluarkan sedekah. Maka ini nak menunjukkan kita perlu tahu apakah kerjaya yang boleh kita lakukan. Kalau seseorang itu mampu, dia rasa dia mampu menyumbang kepada masyarakat, kepada agama dalam bidang ini, maka dia perlu lalui jalan tersebut. Jangan kita silap buat pemilihan. Kita tidak mahu disebut seperti mana Rasulullah menyatakan golongan al-mutamawitun ini, golongan al-mutamawitun ataupun al-mutamawitin yang pura-pura mati, yang hidup tapi macam orang mati, tak beri manfaat, bahkan menimbulkan beban ke dalam masyarakat. Kenapa? Kerana kesilapan kita yang kita tentukan daripada awal, kemudian kita silap pula seterusnya sewaktu kita memilih kerjaya kita. Tak boleh. Kita hendaklah lakukan sesuatu perkara itu berdasarkan kepada apa yang kita tahu, kemampuan, berasaskan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Maka inilah saudara sebenarnya Islam. Kita tengok Islam melihat sesuatu perkara itu akan dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu mesti berlaku dengan cara yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bekerja. Rasulullah tahu, Rasulullah mampu mengembala kambing. Rasulullah minta upah untuk mengembala kambing. Rasulullah tahu, Rasulullah mampu berniaga. Rasulullah akhirnya menerima tawaran Siti Khadijah untuk Rasulullah SAW berniaga. Lalu Rasulullah tunjukkan model yang terbaik apabila Rasulullah berniaga. Sehingga kan keuntungan yang diterima oleh Rasulullah berlipat ganda lebih hebat daripada keuntungan yang pernah didapati oleh orang-orang peniaga-peniaga Quraisy yang lain. Kerana apa? Kerana Rasulullah lakukan perkara tersebut berasaskan kepada kemampuan yang ada pada Rasulullah SAW. Sebab itu kita tengok juga dalam kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah apabila dia
mengikuti Rasulullah SAW berpindah meninggalkan bumi Mekah menuju ke bumi Madinah. Sampai di bumi Madinah, ada orang tawarkan harta benda. Tawarkan bahkan lebih daripada itu, isteri tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Tetapi disebabkan Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang suka bekerja, yang suka hidup di atas hasil kerjanya sendiri, dan dia tahu kerjayanya adalah berasaskan kepada perniagaan. Lalu Abdurrahman bin Auf, dia memulakan perniagaan. Kenapa? Dengan perniagaan tersebut dia akan mampu untuk membina kehidupan. Sebab itu sabit pernah Rasulullah menyatakan, Abdurrahman bin Auf ini, kalau dia ada tanah sekalipun, batu ataupun tanah, kalau dijual, nescaya laku. Ini hebatnya Abdurrahman bin Auf, kerana itu kerjaya dia, kemampuan dia. Akhirnya Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai salah seorang tokoh korporat di dalam dunia Islam kita, dalam sejarah Islam kita. Ini kerana apa? Kerana kemampuan yang ada dan dimanfaatkan kemampuan tersebut untuk membina yang terbaik bagi masyarakat, bagi diri sendiri, bagi menyumbang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya muslimin dan muslimat apa yang kita bincangkan tentang kerjaya. Kerjaya pada asasnya adalah satu perkara yang dituntut oleh Islam supaya kita tidak digelar orang yang dikatakan sebagai pura-pura mati. Dan yang kedua, kerjaya itu mestilah bertunjangkan kepada kemampuan kita. Kita jangan lakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, kerana hasil itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh orang mukmin. Maka kita keluarkanlah hasil yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.